KPM. Macam mana ni? Kat mana Assalamualaikum Syafiqah. Waalaikumsalam Ustazah. Syafiqah buat apa tu? Ni Ustazah, saya tengah susun puzzle ni Ustazah. Ajak saya. Alah, mari sini jom. Kita susun sama-sama Syafiqah. Boleh. Sikit ni. Okey. Okey, saya Yang ni Ustazah kat mana Ustazah? Langit kat atas. Okey, langit kat atas Langit kat atas. Macam betul ni. Okey. Ya, itu dia. Gambar apa ni Syafiqah? Saya nampak ni Ustazah, saya kenal ni. Saya Okey, tahu apa ni dia? gambar Putrajaya Ustazah. Betul. Ini dah bangunan Putrajaya. Tapi kan Ustazah, yang saya terfikirnya apa sebenarnya fungsi bangunan ni? Apa dia fungsinya? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Apa khabar semuanya? Seperti biasa, anda bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah dalam slot menengah atas pada hari ini. Menariknya, semua yang sedang menonton, kita nak belajar hari ini berkenaan dengan tasawuf Islam tingkatan 5 dengan topik kita kepentingan pelaksanaan tadbir urus Islam, dan bersama dengan kita guru kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, saya perkenalkan dahulu guru jurubahasa isyarat kita, Cikgu Aida Zainul Azizdin daripada SM Pendidikan Khas Vocational Merbuk Kedah. Cikgu, apa khabar? Baik, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kami. Dan turut bersama kita juga di studio Ustazah kita pada hari ini, Ustazah Nurul Hazirah Jamaluddin daripada SMK Bandar Maharani Johor. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Syafiqah. Ustazah, apa khabar? Alhamdulillah. Syafiqah sihat? Sihat, Alhamdulillah. Jadi Ustazah, tadi gimmick tadi Ustazah berkenaan dengan gambar puzzle Ustazah Putrajaya. Apa sebenarnya kaitannya dengan topik kita pada hari ini? Persilakan. Okey, baik. Apa yang kita dapat lihat daripada Putrajaya tadi tu adalah merupakan sebuah pusat pentadbiran dekat Malaysia. Jadinya tajuk kita memang dekat sangat dengan gambar yang kita buat tadi, iaitu tajuk kita pada hari ini iaitu kepentingan pelaksanaan tadbir urus Islam. Baik, saya rasa penting sangat-sangat untuk kita semua ketahui apakah kepentingan pelaksanaan tadbir urus Islam. Semua murid-murid sudah bersedia? Jom kita mulakan kelas. Dipersilakan Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Alhamdulillah, hari ini bersama dengan saya Ustazah Hazirah, kita akan sama-sama untuk melihat apakah fungsi ataupun kepentingan pelaksanaan tadbir urus Islam. Baik, kita nak tengok apa dia dulu perkara yang penting, iaitu tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu dua perkataan yang penting, iaitu tadbir dan urus. Baik, kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan pentadbiran. Baik, pentadbiran adalah menyelaraskan tenaga manusia agar mengikut satu perancangan untuk mencapai sesuatu objektif yang telah ditetapkan. Okey, manakala pengurusan pula adalah mengguna serta menyelenggara sumber manusia dan sumber alam untuk kebajikan manusia. Jadi dua perkara ini adalah sangat penting untuk kita bincangkan pada hari ini, dan apabila kita garapkan antara pentadbiran dan pengurusan, menjadilah dia pentadbiran ataupun tadbir urus Islam. Apa dia tadbir urus Islam? Tadbir urus Islam adalah perancangan dan pergerakan oleh sesuatu organisasi, berhubung dengan kaedah, peraturan, tanggungjawab dan tugas dalam mengolah sumber manusia dan sumber alam selari dengan tanggungjawab sebagai hamba Allah dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Jadinya kita dapat lihat di sini bahawa pengurusan tadbir urus Islam ini adalah suatu perkara yang sangat-sangat penting untuk kita pelajari
kembali untuk kita telusuri pada hari ini, dan diharapkan semua murid-murid yang berada di rumah telah bersedia untuk belajar pada hari ini apa kepentingan pelaksanaan tadbir urus Islam. Pastikan Ustazah, dalam sebuah masyarakat ataupun sebuah negara itu pasti perlu adanya pentadbiran dan pengurusan untuk mengurus masyarakat dan rakyat-rakyat dalam sebuah negara. Jadi Ustazah, banyak lagi kita nak kongsikan, tapi sebelum tu jom kita beri ruang untuk kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. KPM. Baik, kembali lagi dalam slot menengah atas Didik TV KPM, dan hari ini kita belajar mata pelajaran Tasawur Islam tingkatan 5 dengan topik kita kepentingan pelaksanaan tadbir urus Islam. Pastinya ada kepentingan dan kelebihan untuk sistem pentadbiran dan pengurusan Islam yang itu akan kita kongsikan daripada ustazah kita. Dipersilakan ustazah. Terima kasih Syafiqah. Alhamdulillah, hari ini kita akan teruskan berkaitan dengan kelebihan tadbir urus Islam. Apa dia kelebihan tadbir urus Islam? Mari sama-sama kita lihat. Baik, kelebihan melaksanakan sistem tadbir urus Islam ini kita dapat pecahkan kepada 3 aspek, iaitu aspek individu, kemudian organisasi dan juga negara. Baik, kita tengok yang pertama sekali. Baik, yang pertama adalah menimbulkan nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana yang kita katakan dapat menimbulkan rasa keimanan dan ketakwaan apabila kita melaksanakan tadbir urus menurut syarak dengan apa yang Allah telah tetapkan, maka kita akan menambahkan lagi rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, kita dapat lihat di sini dapat menjaga hubungan baik antara ketua dengan ahli-ahlinya. Bagaimana kita nak menjaga hubungan baik? Apabila kita telah melaksanakan tadbir urus Islam, ketua telah melaksanakan tanggungjawab dia sebagai seorang ketua yang sangat berdedikasi, dan anak buah pula melaksanakan tugas-tugasnya juga dengan berdedikasi, dengan amanah dan tanggungjawab yang sangat baik, maka dekat situ wujudlah hubungan yang baik di antara ketua dan ahli-ahlinya. Kemudian yang ketiga, menjalankan urusan dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Apabila orang tahu, kita tahu tentang apa dia tanggungjawab sebagai seorang ketua, tanggungjawab sebagai orang bawahan dalam sebuah organisasi, maka akan mewujudkan sifat amanah dan tanggungjawab. Dan kita tahu bahawa dalam Islam, apabila kita melaksanakan sesuatu itu, mestilah Allah melihat apa yang kita lakukan. Bila Allah melihat, kita akan lakukan sesuatu itu dengan bersungguh-sungguh, amanah dan tanggungjawab. Okey, kat sini Ustazah telah gariskan ataupun highlightkan, yang warna biru ni. Kita lihat kat sini yang berwarna biru, nilai keimanan ini sebagai keyword yang sangat penting untuk memudahkan kita mengingat. Dan yang kedua adalah hubungan baik. Hubungan yang baik. Dan yang ketiga adalah amanah dan tanggungjawab. Jadinya untuk ketiga-tiga ini bila kita ingat dan kita mudah untuk tahu apakah yang dinamakan sebagai kelebihan pelaksanaan dari sudut individu. Baik, kita tengok yang seterusnya. Dari aspek organisasi, kita dapat melihat bahawa apabila kita melaksanakan tadbir urus Islam ini, maka kita dapat memastikan kelancaran urusan pentadbiran sesebuah organisasi. Sebuah organisasi itu akan jadi lancar apabila seorang yang berada di bawahnya melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab, penuh amanah. Jadi organisasi itu akan jadi lancar dan teratur. Yang kedua, kita dapat lihat iaitu menaikkan imej sesebuah organisasi. Apabila organisasi itu telah dilaksanakan dengan lancar, sebuah negara itu dapat dilaksanakan dengan lancar, maka organisasi itu dapat menaikkan imej organisasi tersebut. Baik, yang ketiga, menyelesaikan sesuatu urusan secara rundingan dan muafakat. Ini kita dapat lihat daripada sirah para sahabat. Contohnya seperti Umar Al-Khattab, yang mana dia menerima pandangan daripada rakyat dia yang biasa dalam sebuah organisasi pemerintahan dia.
apabila rakyat dia yang merupakan seorang wanita yang tua sahaja, dia memberikan pandangan dan Umar menerima dengan hati terbuka. Dekat sini menunjukkan bahawa wujud rundingan di antara orang bawahan dan juga ketua. So kat sini Ustazah telah gariskan juga keyword ataupun kata kunci, iaitu yang pertama adalah kelancaran urusan dalam pentadbiran. Yang kedua, menaikkan imej sesebuah organisasi. Okey, yang ketiga, rundingan dan muafakat. Jadinya ketiga-tiga keyword ini bolehlah kita ingat untuk mudah kita ingat apakah kelebihan tadbir urus Islam dari sudut organisasi. Baik, seterusnya dari sudut negara pula apa yang kita dapat lihat? Yang pertama adalah mewujudkan pentadbiran negara yang efisien dan efektif. Apa dia efisien? Efisien ini adalah individu, organisasi ataupun mesin yang kita gunakan dalam sesuatu organisasi itu dapat dilakukan dengan lancar, okey, tanpa berlakunya masalah dari sudut pertambahan masa. Okey, seterusnya efektif. Apa dia efektif? Ya, ini hasil kerja yang kita laksanakan itu mencapai apa yang kita inginkan. Okey. Baik, yang kedua, membolehkan segala urusan dilaksanakan secara teratur dan menepati syarak. Bila kita laksanakan mengikut Islam, okey, segala urusan yang kita laksanakan itu dalam organisasi itu akan jadi lebih teratur. Okey, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sememangnya akan menepati ciri-ciri yang telah ditetapkan dalam Islam. Seterusnya, yang ketiga adalah meneladani tadbir urus negara yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat lihat apabila kita meneladani tadbir urus negara, okey, kita dapat lihat apabila seseorang ini dalam sistem organisasi dia mengikut apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia telah melaksanakan kita sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita nak lihat dekat sini apakah keyword untuk aspek negara. Baik, yang pertama efisien dan efektif. Okey, ingat perkataan ni, efisien dan efektif. Yang kedua, teratur dan menepati syarak. Okey, baik, yang ketiga, meneladani tadbir urus negara. Kat rumah tu ingat tak? Jangan tak ingat. Syafiqah pun kena ingat juga ni. Apa dia dari sudut individu, apa dia dari sudut organisasi, dan apa dia dari sudut negara. Okey. Baik, kita nak pergi kepada aktiviti kita. Kita nak uji. Yang dekat rumah pun kita nak uji, yang dekat studio pun kita nak uji. Dan sedia? Okey. Okey, baik. Okey, baik. Dekat sini Ustazah sebenarnya dah sediakan 3 pasu. Baik. 3 pasu ni. Pasu Mahat. Okey. Dekat pasu ni kita dah asingkan. Yang pertama pasu individu. Okey, yang kedua pasu organisasi, dan yang ketiga adalah pasu negara. Jadinya Ustazah nak minta tolong Syafiqah. Ya, saya. Untuk tanam pokok dalam pasu. Tanam pokok. Boleh? Okey, boleh sangat. Okey. Baik, kita minta Syafiqah asingkan. Ustazah dah bagi banyak ni. Pokok-pokok, anak-anak pokok. Banyak. Jadinya Ustazah nak minta Syafiqah tolong tanamkan dalam pasu-pasu Ustazah ni. Okey, Ustazah, ni berkaitan dengan apa ni, Ustazah? Okey, individu. Satu lagi adalah organisasi, satu lagi adalah negara. Mana kelebihan? Ingat tadi Ustazah ajar. Mesti ingat keyword. Bagus. Okey, cuba tengok yang pertama, apa dia? Baik, ini untuk individu. Jadi jom sama-sama murid-murid dekat rumah pun, jom kita sekali jawablah untuk individu, organisasi dan juga negara. Jadi yang pertama ni saya tengok dulu. Okey, untuk individu saya letak macam ni. Betul ke tu Syafiqah ni? Betul Yang kat lah. rumah pun kena cek betul-betul jawapan Syafiqah ni betul ke salah ni. Yang kedua, menimbulkan nilai keimanan dan ketakwaan. Okey. Sekejap, satu lagi. Dan yang ketiga, menjalankan urusan dengan bertanggungjawab. Okey. Baik, dah 3 anak pokok. Betul ke salah belum tahu lagi. Baik, kita pastikan tengok betul seterusnya. Okey, ini untuk organisasi. Saya tengok dulu jawapan dia. Okey. Organisasi Scan menyelesaikan urusan secara rundingan dan muafakat. Saya pilih yang tu. Okey. Baik.
Wah, sangat confident berjawab. Macam ginilah pelajar yang kita perlukan. Ya. Confident bila menjawab soalan. Yang kedua, memastikan kelancaran urusan pentadbiran. Okey. Pastinya sebuah organisasi itu penting ya untuk melancarkan urusan pentadbiran. Baik. Dan yang ketiga adalah menaikkan imej sesebuah organisasi. Itu dia keyword dia ada tu. Keyword organisasi. dia ada. Okey. Okey. Okey, bagus. Harap nampak ya. Okey, dan yang terakhir. So untuk negara. Negara ni saya pilih yang pertama, urusan dilakukan secara teratur dan menepati syarak. Okey. Untuk negara. Okey, betul kesalahan Yang kedua, meneladani tadbir urus negara seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti semua negara nak mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan yang ketiga, mewujudkan pentadbiran efisien dan efektif. Ustazah, takut ni betul ke tak ni? Dia jawab laju je. Okey. Ustazah tengok confident, sangat confident. Kita perlukan murid-murid yang macam ni. Baik, Ustazah nak check jawapan. Betul ke salah jawapan Syafiqah ni? Yang kat rumah tu pun sama-sama kita check jawapan Syafiqah. Ustazah ada ganjaran untuk Syafiqah. Kalau Syafiqah betul, Ustazah bagi star. Okey. Bagi star juga dekat murid-murid masing-masing. Kita tengok yang pertama. Okey. Baik, yang pertama adalah menjalankan urusan dengan tanggungjawab. Okey. Baik. Betul ke salah ni? Menjalankan urusan dengan tanggungjawab. Betul. Amanah Pasti. dan tanggungjawab. Betul. So Ustazah bagi bintang. Okey. Seronok kan? Daripada kecil sampai besar memang suka bintang. Baik, yang kedua, Okey, yang kedua. menjaga hubungan baik. Okey, kita tengok menjaga hubungan baik. Hubungan baik ya kepada individu. So jawapan dia betul ke salah, Syafiqah? Saya rasa betul lah Ustazah. Saya pun dengar orang kat rumah cakap betul. Betul. Okey, baik. Seterusnya yang Okey. ketiga, Yang kita ketiga. lihat kat sini iaitu okey, kita tengok sikit. Jawapan dia kat situ. Menimbulkan nilai keimanan dan ketakwaan. Betul ke salah? Betul, Ustazah. Betul. Pastinya. Memang ada keyword tu dah dapat. Baik, kita Okey, dapat syok 3 ya. bintang. Okey. Adik-adik kat rumah macam mana? Betul tak jawapan yang awak pilih? Ya. Baik, kita nak check pula jawapan untuk organisasi. Betul ke salah? Baik, yang pertama kita tengok dulu jawapan Syafiqah. Menyelesaikan urusan secara rundingan dan muafakat. Okey, kita tengok betul ke salah rundingan dan muafakat. Menyelesaikan secara rundingan dan muafakat. Betul kepada individu. Okey, baik, kemudian yang kedua, kita dapat lihat kat sini, Syafiqah jawab apa ni? Memastikan kelancaran urusan pentadbiran. Okey, betul ke salah? Kelancaran urusan pentadbiran. Nampak? Itu dia keyword dia. Betul ke? Betul, Syafiqah. Okey. Macam mana boleh betul semua ni? Okey, baik. Okey. Okey, bintang lagi. Baik, kita Alhamdulillah. nak tengok yang Terakhir. ketiga, yang Okey. terakhir. Sama-sama semak dekat rumah. Baik, iaitu menaikkan imej sesebuah organisasi. Nama pun dah organisasi, okey. So kat situ kita dapat lihat naikkan imej. So kita dapat pun betul untuk Syafiqah. 6 bintang. 6 bintang Okey. sudah. Adik-adik macam baik. mana? Okey. Macam mana yang kat rumah tu? Dah berapa bintang? Okey, seterusnya kita tengok yang ketiga, kita semak jawapan Syafiqah. Baik, yang pertama adalah okey, dia menyorok pokok ni, anak pokok. Okey, yang pertama kita dapat lihat kat sini, apa dia jawapan dia, Syafiqah? Saya bacakan Urusan dulu. okey. Urusan dilakukan secara teratur dan menepati syarak. Okey, apa dia punya keyword dia rasanya? Dilakukan secara teratur. Okey, kita bagi bintang. Okey. Baik, seterusnya kita nak tengok yang kedua. Apa jawapan Syafiqah? Cuba Syafiqah baca yang tengah-tengah tu. Okey, yang Dia tengah-tengah menyorok. ni. Okey, mewujudkan pentadbiran efisien dan efektif. Apa keyword dia rasanya? Keyword dia efisien dan efektif. Betul. Bijak. Bintang. Anak saya suka bintang. Bintang. Okey, baik. Yang ketiga kita tengok. Apa pula yang ketiga? Okey, yang ketiga. Iaitu Boleh tak Syafiqah tolong Ustazah bacakan? meneladani tadbir urus negara seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keyword dia meneladani Tadbir urus urus negara. Baik, segalanya mendapat bintang dan dia menunjukkan bahawa Syafiqah telah menguasai tajuk kelebihan ini. Okey. Baik, kita nak tengok sedikit tentang soalan. Boleh tak Syafiqah ni jawab soalan? Boleh. Okey, kita tengok sini. Kita nak belajar Ustazah tadi, Ustazah. bagi kan? InsyaAllah boleh. Satu soalan untuk Syafiqah. Apa soalan dia? Nyatakan dua kelebihan sistem
pentadbiran dan pengurusan Islam kepada individu. Markah dia 2 markah. Apa dia Syafiqah? Saya ingat semula, Okey. untuk individu adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang individu tersebut. Tepat Sebab dia sekali. beramanah, dia bertanggungjawab, dia percaya dengan Allah. Okey, Itu betul. dia. Yang kedua adalah mengeratkan ataupun orang kata mengeratkan hubungan antara ketua dan juga pekerja. Sangat tepat. Betul tak? betul tu. Kita tengok Betul betul tak? eh? Saya tengok, saya Saya tengok je tu. saya. Betul, Itu dia Masya Allah. jawapan Syafiqah. Yang kat rumah macam mana jawapan? Okey tak jawapan semua kat rumah? Kalau okey, bagus, anda telah menguasai. Kalau tak okey, boleh cuba lagi untuk ingat keyword dan kemudian bolehlah jawab jawapan ini dengan baik. Kerana soalan nyatakan ini hanya perlukan isi sahaja. Tak perlu kepada huraian. Sebab itulah Syafiqah boleh dapat berapa markah? 2 markah. Tak perlu pada huraian. Jawab isi saja dah dapat 1 markah. Isi kedua 1 markah dan keseluruhannya adalah 2 markah. Okey? Baik. Alhamdulillah. Jadi sekarang saya kumpul berapa markah Ustazah? 3, Masya Allah. 6, 9, 10, 11. Ni A+ ni. A+, Okey, insya-Allah. A+. Murid-murid kat rumah pun Okey. sekali kenalah A+ insya-Allah. Jadi sekarang ni mungkin kita nak berehat seketika Ustazah. Kita kembali selepas ini dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, bersama dengan kami di slot menengah atas Didik TV KPM dan hari ini kita belajar mata pelajaran Tasawur Islam tingkatan 5 dengan topik kita kepentingan pelaksanaan tadbir urus Islam. Dan apakah perbezaan antara tadbir urus Islam dan juga tadbir urus konvensional? Ini yang kita akan belajar dalam slot kali ini. Dipersilakan Ustazah. Terima kasih Syafiqah. Baik, kita akan lihat di sini apa yang dimaksudkan dengan tadbir urus Islam dan tadbir urus konvensional. Sebelum kita bezakan Syafiqah, kita akan lihat dulu apa yang dimaksudkan dengan tadbir urus Islam. Tadbir urus Islam ini adalah pentadbiran yang kita laksanakan mengikut syarak, manakala tadbir urus konvensional adalah tadbir urus yang kita laksanakan dari bertentangan dengan ajaran Islam. Baik, kita tengok. Yang pertama, kita nak tengok perbezaan. Yang pertama adalah tadbir urus Islam, iaitu melaksanakan tanggungjawab dengan amanah. Apabila kita melaksanakan tadbir urus Islam, secara tidak langsung kita sebenarnya telah melaksanakan organisasi kita itu dengan penuh amanah mengikut apa yang telah ditetapkan. Baik, apa beza dia? Baik, kita tengok beza dengan konvensional, iaitu mengabaikan amanah yang diberikan. Orang yang melaksanakan secara konvensional selalunya dia melaksanakan, dia abaikan saja amanah dan tanggungjawab yang telah digalaskan. Okey? Baik, seterusnya kita nak tengok yang kedua, perbezaan tadbir urus Islam, iaitu mendapat ketaatan daripada orang bawahan. Apabila sebuah organisasi itu memiliki ketua yang amanah, memiliki ketua yang memiliki akhlak yang baik, maka akan dihormati dan mendapat secara tidak langsung mendapat ketaatan daripada orang bawahannya. Manakala sekiranya dilaksanakan secara konvensional, maka hilanglah sokongan daripada orang bawahan. Kenapa? Sebab tidak melaksanakan amanah-amanah yang telah diberikan. Okey, antaranya adalah kena bully pula orang bawahan. Kerja bukan kerja dia pun dia kena buat juga. Maka kat situ orang bawahan akan jauh daripada ketua dan hilang sokongan daripada orang bawahan. Baik, kita lihat yang ketiga, iaitu mewujudkan persefahaman antara ketua dan anak buah. Apabila kedua-dua belah antara ketua dan anak buah dapat bekerjasama dengan baik, dapat bekerjasama, dapat memberikan tolong-menolong antara satu sama lain, maka mereka dapat mewujudkan persefahaman antara ketua dan anak buah. Baik, sekiranya tidak dilaksanakan menurut Islam, maka berlakulah pertelingkahan. Ada pula yang tak puas hati, orang bawahan tak puas hati dengan orang atasan, dan orang atasan tidak puas hati dengan orang bawahan, maka kat situ wujudlah pertelingkahan antara ketua dan orang bawahan.
Yang keempat, kita lihat dekat sini perbezaan yang keempat, iaitu memajukan organisasi dan negara. Apabila sebuah organisasi kita laksanakan menurut syariat Islam, menurut Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka secara tidak langsung telah memajukan sesebuah organisasi, tak kira lah organisasi apa, organisasi sekolah ke, syarikat ke, hospital ke, ataupun secara tidak langsung juga memberikan memajukan negara Malaysia. Kalau kat Malaysia ni, negara Malaysia. Baik. Kalau seterusnya kita nak bezakan dengan konvensional, apa akan terjadi, iaitu menyebabkan kemunduran organisasi dan negara. Kerana apa? Tidak ada sokongan orang bawahan, tidak ada tanggungjawab yang diberikan antara satu sama lain. Jadi ini dekat sini kita dapat lihat ada 4 perbezaan ni Syafiqah, iaitu antara tadbir urus Islam dan tadbir urus konvensional. Maknanya Ustazah, antara tadbir urus Islam dan juga tadbir urus konvensional ini, itu diamalkanlah sebenarnya dalam setiap organisasi yang berada di Malaysia lah, ataupun di mana sahaja. Betul. Maknanya bukan saja kita cakap organisasi tu organisasi apa kan? Banyak organisasi sebenarnya. Semuanya perlukan organisasi. Kan sekolah pun perlukan organisasi, dalam kelas pun perlukan organisasi, dan banyak sangat organisasi yang perlu yang ada dekat Malaysia ni, yang perlu ada perlu melaksanakan tadbir urus Islam. Supaya apa Syafiqah? Kita dapat lihat tadi kan, kita dapat lihat tadi banyaknya kebaikan-kebaikan yang kita boleh perolehi daripada pelaksanaan tadbir urus Islam. Bukanlah kita nak lahirkan benda-benda yang tak baik kan. Kalau kita ada organisasi dan satu organisasi pun, kalau boleh kita tak nak adanya, kita tak nak berlakunya perkara-perkara yang seperti inilah. Pengabaian amanah, kemudian hilangnya sokongan orang bawahan. Dan mungkin Ustazah, kalau kita Ustazah boleh kongsikan satu sirah Nabi berkenaan dengan bagaimana Nabi SAW mendapatkan kepercayaan daripada orang bawahan ataupun sahabat-sahabat. Kita pun tahu Syafiqah, Nabi ni seorang yang sangat amanah, seorang yang sangat-sangat memegang tanggungjawab dia sebagai seorang ketua negara, dan masa dalam masa yang sama dia pun adalah ketua agama dan ketua hakim dalam sebuah dalam negara dalam Islam. Dan dia dengan akhlak Nabi ini telah menyebabkan orang bawahan dan sahabat-sahabat ni rasa nak ikut apa yang Rasulullah buat. Dan sehingga sekarang pun Syafiqah, kita dapat lihat bahawa amalan yang dilakukan oleh Rasulullah ini dicontohi oleh pemerintah-pemerintah sehinggalah hari ini. Itu dia, Masya Allah. Rasulullah ni memang sangat menyentuh hati kita. Subhanallah, betul Ustazah. Okey. Baik, kita sekarang ni Syafiqah, kita nak buat satu lagi penilaian dekat pelajar-pelajar kat rumah ni. Jom. Sama ada jadi dengar tak Ustazah ajar ni hari ni. Dan Syafiqah pun dah bersedia? Sudah bersedia. Adik-adik dah bersedia belum? Okey, harapnya semua bersedia ya. Okey. Baik, dekat sini kita Ustazah sediakan dua kayu ni. Kayu apa ni? Tunjuk arah. Nak tunjuk arah ke mana? Ke atas ke bawah ke kanan ke kiri. Jadinya hari ni Ustazah nak minta tolong Syafiqah dan yang berada di rumah untuk kita bezakan antara konvensional, tadbir urus konvensional dan tadbir urus Islam. Jadi macam mana tu tadbir urus konvensional? Okey, kita nak minta Syafiqah tolong susunkan. Ustazah dah sediakan kad yang comel-comel ni kat depan ni untuk Syafiqah tampalkan pada kayu ini supaya kita nampak perbezaan antara tadbir urus Islam dan tadbir urus konvensional. Okey Syafiqah, boleh kita mulakan? Adik-adik jom sekali kita buat apakah perbezaan antara tadbir urus Islam dan juga tadbir urus konvensional. Okey, baik. Saya pilih dulu. Yang pertama ni mewujudkan persefahaman. Pastinya tadbir urus Islam. Okey. Baik. Dia mengalir ke saya nampaknya. Dia mengalir ke saya. Yang kedua. Sebentar. Memajukan organisasi dan negara. Mana satu tu? Konvensional ke Islam? Saya yakin itu adalah Islam. Ya, betul. Kenapa rasanya dia Islam sebab dia positif. Sebab dia kenyataan-kenyataan tu bersifat positif. Sudah tentulah dia adalah tadbir urus Islam. Okey, kita tengok yang ketiga. Mendapat ketaatan orang bawahan. Mana satu ni? Okey, saya pilih tadbir urus Islam juga Ustazah. Masih lagi tadbir urus Islam. Betul.
betul ke? Kita tengok lagi. Sebab saya rasa Ustazah, kalau mendapat ketaatan ni pasti kena ada orang kata bekerja sama dalam sebuah organisasi yang mana Allah tekankan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, betul. Kan saling tolong menolong. Hebat nama Ustazah hari ni. Ustazah, satu lagi melaksanakan dengan amanah. Mana satu tu? Positif ke negatif? Positif ke saya rasa negatif? positif tu. Kat rumah macam mana? Positif ke negatif? Kita tengok. Syafiqah dah pilih dia. Tadbir urus Islam. Dia tak tahu nak ke mana ni. Ke kanan ke kiri, kanan ke kiri nombor kita. satu ni dah pergi ni. Okey. Baik, kita nak tengok pula apakah perbezaan dia dengan konvensional. Okey, kita tengok pilihan Syafiqah. Salah sikit Ustazah ya. Betul ke salah? Okey. Yang pertama berlaku pertelingkahan. Okey, saya letak dekat konvensional. Okey, konvensional. Sama tak dengan orang sebelah dia tu? Beza dia? Lain lah Ustazah. Cuba kita tengok. Tengok tadi. Kita tengok kat sini mewujudkan persefahaman. Satu lagi adalah Berlakunya berlaku pertelingkahan. Beza tak kat situ? Beza. Beza. Betul. Macam tu. Cara Okey. jawab dia. Bagus. Yang seterusnya adalah kemunduran organisasi dan negara. Okey. Okey. Bila mundur, yang ni naiklah Ustazah kan? Okey. Meningkatkan, tapi yang ni mundur. Mundur. Saya letak di sini. Dia kata sebab dia negatif dan dia berlawanan dengan sebelah. Ya. Okey, baik. Yang ketiga. Yang ketiga adalah hilang sokongan orang bawahan. Yang ni dapat sokongan. Yang ni hilang sokongan daripada orang bawahan. Macam tu. Pandai. Nampaknya semakin bijak Syafiqah bersama saya. Ustazah harap kat rumah tu pun buat pilihan yang betul. Sama-sama ya. Jangan salah. Okey, dan yang terakhir Baik, kita tengok yang terakhir. mengabaikan amanah yang diberikan. Okey. Mengabaikan amanah. Baik. Nampak tu kita tak tahu nak pergi mana ni. Sekejap ke kanan, sekejap ke kiri kan. Baik. So kita nak check pula jawapan Syafiqah. Tadi kita dah bagi bintang. Kita nak bagi bintang lagi ni. Dia boleh tak jawab dengan baik. Baik, yang pertama kita tengok perbezaan yang pertama. Okey, sama-sama kita semak jawapan. Okey. Cuba Syafiqah bacakan untuk Ustazah yang pertama. Syafiqah. Yang pertama, sebentar ya, saya tengok. Okay. Yang pertama, mewujudkan persefahaman. Okey, mewujudkan persefahaman. Lawan dia? Berlakunya pertelingkahan. Nampak tak perbezaan kat situ? Bila perbezaan kat situ, maka kita pun betul. Dapat dia satu bintang untuk konvensional dan satu bintang untuk tadbir urus Islam. Bagus sekali. Baik, kita tengok yang kedua. Betul ke salah jawapan Syafiqah? Yang kedua, memajukan organisasi dan negara untuk tadbir urus Islam. Untuk konvensional, kemunduran organisasi dan juga negara. Baik, nampak tu perbezaan. Ni memang bagus sangat. Bila kita tengok perbezaan, perbezaan antara yang pertama tadbir urus Islam dan yang kedua adalah tadbir urus konvensional. Baik, kita nak tengok yang ketiga. Betul tak? Betul ke salah perbezaan yang Syafiqah buat? Okey, yang ketiga. Yang ni mendapat sokongan daripada orang bawahan. Okey. Yang seterusnya hilang sokongan daripada orang bawahan. Ya Allah. Betul ke Ustazah? Kenapa betul? Kenapa betul? Kenapa betul? Memang hebat. Susahnya dapat macam ni. Baik. Belajar dari Ustazah ni. Belajar Ustazah terus dapat. Alhamdulillah. Barakah. Okey, kita bagi Syafiqah 2 bintang lagi. Okey. Dah banyak bintang ni. Aduh, kaya. Okey. Baik, kita nak tengok yang terakhir. Yang betul terakhir. ke salah? Yang terakhir adalah, sekejap saya tengok dulu apa tulisannya. Melaksanakan dengan amanah. Okey. Mengabaikan amanah yang diberikan. Nampak tak? Satu laksana, satu abaikan amanah. So jawapan dia kedua-duanya adalah betul. Dia macam tak nak. Dia macam tak nak lekat sebab apa? Banyak sangat bintang. Banyak sangat bintang. Okey, baik. Kita tengok kat situ. Ada dia macam ni kat rumah? Dapat full mark juga tak? Markah yang penuh juga? InsyaAllah. Ini baru markah nak bagi ni 8/8. Tak pernah lagi ni. 8/8. Baiklah. So kita nak tengok ni. Ustazah nak bagi satu soalan untuk Syafiqah. Kalau bertulis macam mana kita nak buat? Okey. Baik, kita tengok kat sini.
Okey, soalan dia Ustazah bacakan untuk Syafiqah. Okey. Okey, jelaskan dua perbezaan antara tadbir urus Islam dengan tadbir urus konvensional. Bagi dua je, Ustazah nak banyak, Ustazah nak dua. Okey, apa dia? Yang pertama, dapat sokongan daripada orang bawahan. Okey. Yang untuk konvensional, hilang sokongan daripada orang bawahan. Okey, macam betul. Macam betul. Okey. Yang kedua adalah melaksanakan tanggungjawab yang diberikan untuk Islam. Dan juga konvensional mengabaikan tanggungjawab yang diberikan. Nampak tu? Betul tu, Ustazah? Jawapan Syafiqah yang kat rumah dah jawab belum? Ya. Okey, bila kita tengok jawapan Syafiqah. Nampak tak jawapan tu? Ustazah masukkan dia dalam bentuk jadual. Bila jawapan dalam bentuk jadual, soalan yang berkaitan dengan perbezaan, jawapan perlulah dibuat dalam bentuk perbezaan. Baik. Yang pertama, perbezaan dia dari sudut tadbir urus Islam melaksanakan tanggungjawab dengan amanah. Lawan dia adalah apa? Mengabaikan amanah yang diberikan. Betul ke salah? Betul. Satu markah, dua markah. Okey, baik. Kedua, mendapatkan ketaatan daripada orang bawahan. Betul. Kemudian hilang sokongan daripada orang bawahan. Pun betul. Kat sini Syafiqah telah menguasai 4/4. Berikan tepukan untuk Syafiqah. Tepukan juga untuk semua Bagus, adik-adik Syafiqah. kita di rumah yang dapat menjawab dengan sebaiknya. Jadi sekarang Ustazah, itu dia murid-murid tentang perbezaan antara tadbir urus Islam dan juga tadbir urus konvensional. Kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali lagi bersama dengan kami di slot menengah atas Didik TV KPM dan anda bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah. Hari ini kita belajar mata pelajaran Tasawur Islam tingkatan 5 dengan topik kita kepentingan pentadbiran pelaksanaan tadbir urus Islam. Jadi kita dah tahu kepentingannya, kita nak tahu juga apakah kesan baik pelaksanaan dan implikasi pengabaian tadbir urus Islam. Dipersilakan Ustazah. Baik, terima kasih Syafiqah. Kita akan tengok hari ini adalah berkaitan dengan berkaitan dengan kesan baik dan juga implikasi tadbir urus Islam. Baik, kita nak tengok yang pertama adalah berkaitan dengan kesan baik pelaksanaan tadbir urus Islam terhadap sesebuah organisasi. Baik, kita tengok ada 3 dekat situ. Yang pertama adalah meningkatkan prestasi perkhidmatan. Apabila kita melaksanakan mengikut yang telah ditetapkan oleh syarak, maka secara tidak langsung kita telah meningkatkan lagi prestasi perkhidmatan seseorang individu. Okey. Apabila seorang itu dia tahu tentang tugas dia sebagai seorang pentadbir yang baik, maka dia akan laksanakan dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Seterusnya telah menghasilkan menyebabkan prestasi itu dapat prestasi yang sangat-sangat baik. Baik, kemudian kita tengok yang kedua, memudahkan urusan orang ramai. Kenapa pula memudahkan urusan orang ramai? Apabila kita melaksanakan sesebuah tugasan dalam sebuah organisasi, contohnya dekat sekolah, okay, kita akan melibatkan dengan orang-orang yang berada di sekeliling ataupun ibu bapa. Okay. Apabila organisasi sekolah ini dilaksanakan dengan penuh baik, tersusun, teratur, maka secara tidak langsung telah memudahkan ibu bapa berurusan dengan sekolah. Okey, yang ketiga, meningkatkan ekonomi negara. Okey, meningkatkan ekonomi negara. Kerana apa? Apabila semua organisasi dalam sesebuah negara dilaksanakan mengikut syariat Islam dan tadbir urus negara juga dilaksanakan mengikut syariat Islam, maka secara tidak langsung ekonomi negara dapat dilaksanakan dengan baik dan jadi lebih stabil. Okey. Baik, seterusnya kita nak tengok dekat sini. Kita nak laksanakan satu aktiviti untuk Syafiqah. Okey. Syafiqah macam seronok hari ni kita buat aktiviti. Baik, kita nak tengok. Nampak tak gambar apa tu? Nampak tak gambar apa adik-adik? Gambar tu orang ke apa tu? Takut-takut tak tahu tu orang. Okay. Orang yang sedang panjat tangga.
apakah daripada kita tengok tadi kelebihan, apakah kaitan gambar ini dengan kelebihan yang kita belajar sebentar tadi, Syafiqah? Okey, saya boleh jawab meningkatkan prestasi perkhidmatan. Ya, itu dia, meningkatkan prestasi perkhidmatan. Okey, cuba tulis sikit jawapan tu. Ustazah nak tengok. Okey, boleh. Cuba tulis sikit jawapan. Saya tulis ya. Boleh tak Syafiqah ni menulis? Okey. Baik, kita Kejap tengok ya. dekat situ. Syafiqah menulis apakah yang digambarkan dalam gambar di slide. Okey. Okey, ini orang kata kebaikan yang pertama Ustazah ya. Ya, meningkatkan prestasi perkhidmatan. Nampak comel tulisan Syafiqah. Okey. Baik, betul ke salah? Kita tengok jawapan Ustazah pula, betul ke salah ni? Okey, sorry. Tepat sekali. Boleh sama Alhamdulillah, betul. Ustazah nak bagi bintang jauh tapi Ustazah kata bagus, bintang. Baik. Yang kedua, kita tengok Syafiqah. Gambar yang kedua. Tengok ni ada orang bersama-sama tolong-menolong nak naik atas satu puncak bukit ataupun gunung bersama-sama kat situ. Apakah kebaikan yang kita peroleh daripada sistem organisasi? Okey, saya nampak ada tolong-menolong tu Ustazah. Jadi saya letak jawapan saya memudahkan urusan orang ramai. Betul ke Ustazah? Okey, cuba tulis dulu. Saya tulis dulu. Tulis dulu. Adik-adik pun tulis tau. Tulis kat rumah tu kena tulis. Biar supaya mudah lagi ingat. Okey, memudahkan. Sebab penting Ustazah kena ada kerjasama kan Ustazah? Ya, mesti kena ada kerjasama antara satu sama lain dalam sesebuah organisasi. Barulah organisasi kita ni dapat bergerak dengan lancar. Okey, baik. Kita dah tengok jawapan Syafiqah. Jawapan yang kat rumah betul ke salah? Okey, kita tengok jawapannya. Nampak tu. Kat rumah tu betul ke salah? Kalau Syafiqah Ustazah tengok macam betul. Macam betul. Bintang lagi untuk Syafiqah. Okey, yang kat rumah pun Ustazah dah harapkan dapat bintang sama macam Syafiqah. Baik, kita tengok Syafiqah. Gambar yang ketiga. Okey, yang ketiga. Tak sabar nak tengok ni. Cak. Orang berjalan di atas duit. Meningkat makin lama makin banyak duit dia dapat. Okey, apakah gambaran untuk kebaikan pelaksanaan takbir urus Islam ni? Saya tulis dulu Ustazah macam tu. Okey. Saya tulis dulu Baik. Betul ke tak betul Okey, ni? saya pejam mata. Yang kat rumah kena tulis juga. Jangan tengok jawapan Syafiqah. Kena buat sendiri. Sebab dia berkaitan dengan kewangan. Okey. Jadi kalau kita buat tadbir urus Islam, dia tingkatkanlah Ustazah kan? Ekonomi. Meningkatkan. Okey, nampak tu dia naik tu meningkat duit ekonomi negara. Okey, yang kat rumah tu macam mana jawapan? Adakah sama macam Syafiqah? Kita tengok jawapan Syafiqah betul ke tidak? Wah, betul. Tepat sekali jawapan yang telah diberikan oleh Syafiqah. Yang kat rumah tu Ustazah rasa dapat jugalah sama macam Syafiqah. Dengan harapan pasti, semua dapat jawab yang betul. Baik, kita nak tengok pula apakah yang seterusnya, iaitu implikasi pengabaian tadbir urus Islam terhadap sesebuah organisasi. Baik, kita nak tengok. Ni dia implikasi dia. Apakah implikasi yang pertama? Yang pertama adalah kos operasi meningkat. Okey, kerana apa? Kerana pertambahan tempoh menyiapkan kerja. Apa yang kita boleh gariskan kat sini? Perkara penting, kos operasi akan meningkat. Okey, kenapa akan meningkat? Kerana dia telah melanggar tadbir urus yang telah ditetapkan dalam Islam. Dia tidak mengikut apa yang telah ditetapkan dalam Islam, sehingga kan menyebabkan tadbir urus yang dilakukan menjadi lewat, kurangnya masa yang diberikan pun melanggar masa. Kalau dia bagi masa seminggu, dia buat dalam masa sebulan. Okey. Baik, seterusnya kita tengok menjejaskan kepercayaan masyarakat terhadap perkhidmatan yang diberikan. Okey, kita gariskan dahulu. Keyword dia menjejaskan kepercayaan masyarakat. Kenapa menjejaskan kepercayaan masyarakat? Bila masyarakat memberikan kepercayaan kepada sesebuah organisasi, itu maknanya organisasi itu sangat baik. Tapi apabila masyarakat dah tak nak berikan kepercayaan, itu sebab apa? Kerana tidak adanya tanggungjawab dalam pelaksanaan sesebuah organisasi, menyebabkan orang ramai pun tak nak percaya lagi kepada organisasi tersebut. Okey, seterusnya adalah menjejaskan usaha pembangunan negara. Okey, saya gariskan menjejaskan usaha
pembangunan negara. Kenapa terjejas? Kerana tidak memberikan perkhidmatan yang sebenar-benarnya. Sepatutnya kena laksanakan dengan mengikut apa yang telah diberikan. Okey, tetapi bila dilaksanakan dengan cara yang salah, maka dia telah menyebabkan usaha untuk pembangunan sebuah negara itu pun gagal. Okey. Baik Syafiqah. Ya. Dapat tak keyword yang Ustazah bagi ni? Okey, saya nampak. Ada satu, keyword yang kedua kos operasi meningkat. Yang kedua, menjejaskan kepercayaan masyarakat. Dan yang ketiga adalah menjejaskan usaha pembangunan sesebuah negara. Okey, dah ingat belum? Yang kat rumah dah ingat belum? Dah ingat ke Sebab belum? kita nak jawab soalan lagi lepas ni. Okey. Okey Syafiqah. Baik, kita nak bagi Syafiqah pilih. Pilih. 3 Ustazah? 3 sampul surat kat depan ni. Ustazah dah sediakan 3 color yang menarik. Okey. Yang kat rumah pun boleh, kalau boleh pilih. Nak yang mana Nak rasa pilih nak warna apa jawab. tu? Okey. Okey. Baik, kita nak minta tolong Syafiqah. Syafiqah nak color yang mana? Saya nak color warna hijau dulu. Hijau. Kegemaran tu. Hijau syurga. Begitu. Baik, kat sini Ustazah ada soalan untuk Syafiqah. Ya. Baik, apa soalan dia? Kat rumah pun boleh jawab sama-sama dengan Syafiqah. Baik, kita nak tengok dulu pilihan jawapan. Okey, dekat skrin kita ada pilihan jawapan. Okey. Baik, ada 4 pilihan jawapan. Mana yang paling tepat ni? Okey. Cuba Syafiqah baca kan. Soalannya, kos operasi kosong kerana pertambahan tempoh menyiapkan kerja. Jadi saya pilih Ustazah, kos operasi meningkat kerana pertambahan masa kerja, pertambahan tempoh menyiapkan kerja. Meningkat. Meningkat. Ya. Betul ke meningkat? Okey, kita nak tengok meningkat betul ke? Okey, jawapannya saya nak bagi apa ya jawapannya? Saya nak bagi dia betul. Okey. Meningkat, memang meningkat. Kos meningkat. akan meningkat. Baik, seterusnya kita nak tengok yang kedua. Selepas warna hijau, kita nak pilih yang warna kedua, iaitu warna kuning ke warna biru. Okey, saya pilih warna biru. Warna biru pula. Warna biru Okey, pula. warna biru. Kita nak tengok warna biru. Apakah soalan untuk Syafiqah? Okey. Senang ke susah ni? Aduh. Okey. Ustazah takut nak baca. Okey, cuba Syafiqah baca. Yang kedua, menjejaskan ruang kosong masyarakat terhadap perkhidmatan yang diberikan. Okey, jadi saya pilih Ustazah. Menjejaskan apa jawapannya? Jawapannya menjejaskan kepercayaan masyarakat terhadap perkhidmatan yang diberikan. Rasa macam sama macam kita belajar tadi. Macam tadi. Yang kat rumah jawab benda yang sama ke? Ustazah harap sama jawapannya sebab jawapan tu adalah betul. Okey, Ustazah bagi satu lagi bintang. Untuk Syafiqah dah 2 dah Syafiqah. Okey, kita nak tengok yang terakhir dah tak boleh pilih. Ni Ustazah pula ambil. Okey, warna kuning ni Ustazah. Warna kuning ini apa soalan dia? Apakah soalannya? Apakah soalannya? Baik Syafiqah, kita tengok. Saya baca dulu Ustazah. Menjejaskan usaha, ada ruang kosong negara kerana tidak memberikan perkhidmatan yang betul. Jadi saya jawab, menjejaskan usaha pembangunan negara kerana tidak memberikan perkhidmatan yang betul. Pembangunan. Betul Ustazah. Pilihan yang betul tepat ataupun yang salah ni. Kat rumah betul tak semua jawab pembangunan? Kalau betul, jawapannya adalah bintang. Maksudnya jawapan bintang. Jawapan dia betul. Tahniah diucapkan kepada Syafiqah dan juga murid-murid yang berada di rumah. Okey, baik. Ustazah, ada satu lagi soalan untuk Syafiqah. Okey Syafiqah, dah bersedia? Soalan akhir Ustazah? Soalan akhir sekali. Baik. Baik Syafiqah. Kita tengok soalan untuk Syafiqah. Okey, ni jawapan tadi tahniah. Okey. Baik, apa soalan dia? Ustazah bacakan. Huraikan 2 kesan baik pelaksanaan sistem tadbir urus Islam. Okey, yang pertama saya jawab meningkatkan prestasi perkhidmatan kerana mengikut syariat Islam. Okey, tingkat prestasi perkhidmatan. Yang kedua, memudahkan urusan orang ramai kerana urusan pentadbiran berjalan dengan lancar. Okey, betul ke salah jawapan Syafiqah tu? Kita nak tengok teknik menjawab Syafiqah tu tepat ke tak tepat ni. Okey, kita tengok jawapan. Okey, bila kita menjawab soalan ni Syafiqah, kita jawab soalan, kita kena tengok dulu kata tugas yang diberikan. Kalau kata tugas dia huraikan, huraikan maknanya kita perlu huraikan, iaitu kita mesti letak isi dan juga huraian. Dalam jawapan mesti ada isi dan huraian. Kita nak tengok jawapan Syafiqah tadi ada isi dengan huraian ke? Okey, baik.
Kita mulakan ayat. 2 kesan baik pelaksanaan sistem takbir urus Islam. Baik, isi dia meningkatkan prestasi perkhidmatan. Itu isi dia. Betul. 1 markah. Okey. Baik, kemudian kita nak tengok kerana ataupun kita gunakan istilah suka. Suka ni apa? Suka supaya untuk kerana agar kerana mengikut syariat Islam. Okey. 1 lagi markah. Dah dapat 2 markah. Okey. Yang kedua, memudahkan urusan orang ramai. Bagaimana menguruskan orang ramai? Betul ke salah? Betul. Isi. Dinamakan isi 1 markah. Kemudian kita guna suka sekali lagi. Kerana urusan pentadbiran berjalan lancar. Dapat Baik. lagi 1 markah. Dan keseluruhannya Syafiqah telah mendapat 4 markah. per 4. Masya-Allah. Tahniah. Terima kasih Ustazah. Okey. Tahniah. Jadi Baik. Ustazah, untuk topik kita pada hari ini mungkin Ustazah ada sedikit rumusan ringkas berkenaan dengannya. Okey, baik. Terima kasih Syafiqah. Alhamdulillah kita telah selesai untuk topik kita pada hari ini. Dan saya rasa tajuk kepentingan pelaksanaan tadbir urus Islam ini sebenarnya satu tajuk yang sangat penting untuk kita pelajari sebagai seorang Islam supaya kita tahu cara untuk kita mentadbir sesebuah organisasi. Tak kiralah nanti bila kita dah habis belajar, kita ni jadi mungkin dekat hospital sebagai doktor, okey. Mungkin kita jadi lawyer, okey. Kita jadi cikgu. Semuanya melibatkan dengan pentadbiran. So bila kita belajar, so kita akan dapat melaksanakan pentadbiran tu mengikut yang telah ditetapkan dalam Islam. Baik, itu dia rumusan daripada guru kita pada hari ini. Jadi Ustazah, bagaimana dengan pentaksiran keseluruhan buat saya pada hari ini? Alhamdulillah. Banyak aktiviti ni. Kita nak tengok ni, Syafiqah dah berapa? Yang kat rumah rasanya kalau Ustazah bagi 10 bintang, nak bagi berapa bintang dekat Syafiqah? Berapa bintang tu? Ustazah dengar? 3, 4, 10. Okey. Ustazah nak bagi 10 bintang Terima kasih. untuk Syafiqah. Dan saya Tahniah harap pun Syafiqah. 10 bintang juga untuk murid-murid di rumah sana, Ya, insya-Allah. betul. Jadi Ustazah, kalau contoh ni murid-murid kita nak cari sumber rujukan, bagaimana Ustazah? Okey, sumber-sumber juga sebenarnya banyak kita boleh dapatkan daripada soalan-soalan yang terdapat dalam buku-buku modul-modul modul tasawuf Islam yang kita boleh perolehi dekat kedai-kedai. Banyak sebenarnya. Bahan-bahan untuk dijadikan sebagai rujukan. Baik. Dan juga untuk yang pelajar SPM ni tingkatan 5 ni bolehlah buat latihan-latihan modul-modul secara topikal dan soalan-soalan secara menyeluruh. Okey. Dan saya teringat juga Ustazah, Okey. Portal Delima. Ya, betul, Portal Boleh Delima. jadi sumber rujukan jugalah untuk Ya, murid-murid betul. kita. Jadi Ustazah, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian pada hari ini. Terima kasih juga pada Cikgu Aida untuk membantu kami pada saat ini. Terima kasih juga kepada semua murid-murid yang sedang menonton kami hingga ke hujung siaran. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.